Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Presiden Kuasa Masjid Al-Ghafur pada Lati Perlis, tuan-tuan pemuda Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala melimpah kurnianya, dengan rahmatnya diberi masa kepada kita, diberi tenaga, diberi kesihatan, diberi kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita solat subuh berjemaah. Dan pada hari ini tuan-tuan, tarikh 1 Disember bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir, dan hujan pun mengajar tuan-tuan tadi. Jadi pada hari ini kita akan sambung tajuk kita berkaitan dengan bab fiqh jumpa barang ni. Minggu lepas kita berbincang tentang kalau jumpa barang ni kan, kalau binatang ni macam mana unta ni. Unta apa? Kita tengok kan Nabi larang kita pergi ambil unta tu. Sebab apa tak siapakah dari tulang gaji sikit, iaitu tentang unta kalau kita jumpa tak payah ambil, tapi kalau kambing jumpa ni kita boleh ambil tuan. Sebab apa? Kita akan bincang sikit apa tu ulang kaji. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, kita akan tengok sikit tuan-tuan. Tajuk kita hari ni berkaitan dengan larangan memungut barang tercicir milik penduduk Mekah dan jemaah haji. Cerita dia, kita berhaji, berumrah sebenarnya, tiba-tiba jumpa barang. Macam mana Nabi ajak kita? Tentu dalam hal ini tak boleh kita pergi ambil suka-suka barang tu buat milik kita pula ke. Memang kat mana-mana pun tak boleh. Cuma di Mekah ni pasal apa Nabi larang tu, dan penduduk Mekah sendiri dan juga jemaah haji. Kalau jumpa barang tu macam mana nak buat? Apa cara dia? Kita kan bincang sehari. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ini, kita akan tengok sikit tuan-tuan tentang kisah Abu Lahab dan Abu Jahal. Siapa dia berdua ni? Abu Lahab siapa dia? Abu Jahal siapa dia? Kata Abu lagi macam-macam lah. Abu Talib siapa dia pula? Tu jadi kita abu-abu ni. Jadi Abu Lahab dengan Abu Jahal ni orang yang sama ke orang yang lain? Mereka ni adik-beradik ke macam mana ke? Dia bincang tentang kisah Abu Lahab dan Abu Jahal dan donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan Abu Lahab dan Abu Jahal. Dua nama ini adalah dua orang berbeda. Rupanya Abu Lahab ni orang lain, Abu Jahal ni orang lain, bukan orang sama. Ini dua orang yang berbeza. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kalau tuan perasan, Abu Lahab ni nama dia apa? Abu Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni siapa dia? Datuk Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abu Uzza ni, Abu Lahab ni siapa dia? Ni pak saudara dia, adik-beradik dia sendiri. Jadi Abu Lahab ni keluarga Nabi Ibrahim. Yang benar ni pak saudara, adik-beradik dengan ayah dia. Abdullah dengan Abu Lahab ni adik-beradik. Sebab apa? Tok Wan dia Abdul Muttalib. Urutan nasabnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi cerita dia kalau kita tengok balik, Abdul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, ni kata sama dia punya selalu jalur keluarga Nabi itu. Tapi beza dia ni bapa saudara Nabi Ibrahim. Kilab lebih dikenal dengan nama kunyah Abu Lahab di dia kalau tuan orang Arab ni, dia pun nama kunyah, gelaran. Macam saya ni nama Muhammad Umar, tapi anak saya nama sulung saya nama Fawaz. Tuan boleh panggil saya Abu Fawaz. Arab sikitlah Abu Fawaz. Cuma kalau bahasa kita kampung pula, nama kampung Pak Leh Saleh, tapi nama kad kenalan apa tu Rosli. Terbalik kan. Kad kenalan Rosli, tapi orang panggil Pak Leh. Kalau geng kampung, geng belah mentua tu pula, kampung tu orang panggil Pak Kuk pula. Dia lain kan. Lari tu Pak Kuk, Pak Leh, Rosli. Tak kena mengena pun. Arab ni ada lah juga. Nama anak sulung dia Abu Lahab. Dia pun nama anak sulung dia sebagainya. Buat anak dia lah nama dia. dengan nama kunyah Abu Lahab dibandingkan nama aslinya.
Lahab artinya menyala-nyala. Ada yang mengatakan bahwa yang menggelari Abu Lahab adalah ayahnya Abdul Muttalib karena Abu Lahab wajahnya sangat cerah. Jadi Abu Lahab ni macam mana? Muka dia sangat cantik, dia handsome lah kan Abu Lahab ni. Itu dia punya beza dia. Kalau tuan perasan, tabat syada abi lahabin watab. Celakalah kan Abu Lahab ni. Maksud dalam Quran ni cerita tentang Abu Lahab ni. Celaka tentang dia. Pasal apa celaka tuan? Abu Lahab termasuk salah satu paman Nabi SAW sekaligus penentang dakwah beliau. Walaupun dia pak saudara Nabi, tapi dia lawan Nabi. Tak mana Nabi pi, asal lagi dia ikut belakang. Pasal kita pun ni dia kucai. Nabi cakap tadi bohong, apa dia percaya, tipu saja. Agama mesti agama mereka je, agama fikir dia, otak dia je. Contoh, dia kata agama wahyu. Jadi dia akan lawan. Tak mana Nabi pi, dia main ke belakang, dia akan lawan. Ini Abu Lahab. Itu sifat Abu Lahab. Sebab nuzul surat Al-Lahab diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya berikanlah peringatan kepada kerabat dekatmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik bukit Safa, beliau memanggil-manggil. Okey, ada satu hari tuan, Nabi Muhammad SAW ni, kalau tuan ingat, nama gelaran dia kecil-kecil, orang panggil Al-Amin. Muhammad Al-Amin. Muhammad ni orang yang jujur. Pergi tak mana pun orang kenal dia Nabi, ni cucu Nabi cucu Abdul Muttalib, dia ni baik kan, akhlak baik, tak bohong, cakap betul. Siapa dia? Al-Amin kan. Itu semua penduduk Mekah ni kenal Muhammad ni, Nabi Muhammad. Kemudian satu hari ni Nabi Muhammad panggil semua yang mana adik-beradik dia, kaum yang mana di Mekah ni, Quraisy ni, pergi naik atas bukit kan. Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, beliau panggil beberapa suku Quraisy. Jadi bila ada atas bukit itu dipanggil wahai Bani Fihr, Bani Adi sebenarnya. Ini kaum-kaum lah. Kalau kita ni, kalau bisa Perlis kita ni, orang Melayu kita, ni Melayu Perlis, Melayu Kelantan, Melayu Johor, Melayu juga. Tapi dia pecah-pecah tu, Melayu ikut negeri-negeri. Tapi orang Arab ni, dia orang Arab, tapi dia ada bani-bani, dia ada kampung pok-pok. Ataupun apa tu dia punya suku-suku dia. Itu orang Arab tu. Hingga mereka semua berkumpul. Jika ada yang tidak bisa datang, mereka mengirim utusan untuk menyaksikan apa yang terjadi. Kalau ada kaum ni tak boleh pergi, dia akan tak waki. Kalau ketua-ketua tu tak boleh pergi, dia akan tak waki. Pergi juga apa Nabi nak apa. Sebenarnya Nabi tak jadi Nabi. Kan? Dia bilang apa yang Muhammad nak beritahu ni. Masing-masing semua surprise. Apa tu tenang-tenang beritahu apa yang Muhammad ni panggil atas bukit ni. Nak kata apa ni. Datanglah Abu Lahab dan beberapa suku Quraisy. Lalu Nabi SAW memulai nasihatnya. Beliau bersabda, yang artinya, bagaimana menurut kalian jika saya kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di balik bukit ini yang akan menyerang kalian? Apa kata kalian? Kalau aku katalah belakang bukit ni kita ni bukit, gunung ni, belakang ni ada tentera yang nak serang kita ni. Tu main banyak-banyak orang ni. Apa kalian akan kata? Apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka serentak mengatakan, ya, kami mempercayainya. Kami tidak pernah menilai kamu kecuali orang yang benar. Ya, kami percaya dekat engkau. Sebab apa? Engkau tak pernah bohong pun sebenarnya ni. Kalau engkau kata kat belakang ni ada tentera yang besar nak serang kita, kami percaya kat engkau. Sebab apa? Engkau tak pernah bohong. Semua orang percaya tentang Nabi Muhammad ni. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan atau utusan sebelum adanya azab. Tapi sebelum main ayat ni dia kata lagi, ada yang kata belakang ni ada binatang besar yang main akan serang kita. Percaya tak? Percaya. Semua percaya. Tapi bila dia kata yang ketiga ni tuan, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan, utusan daripada Allah ni, Nabi yang mana sebelumnya ada azab kiamat. Nabi peringat mereka tuan. Kiamat. Mendengar ceramah ini, Abu Lahab marah besar dan langsung mengatakan, celaka kamu sepanjang hidupmu. Apakah hanya untuk tujuan ini kamu kumpulkan kami? Cerita dia tuan, bila Nabi kata lagu tu, percaya tak sekian, percaya sekian, semua percaya. Bila Nabi kata percaya tak aku ni utusan Rasul yang mana nak bagi peringatan tentang hari kiamat sebenarnya, semua sengak tuan. Seolah-olah kalau tak ada siapa kata tu, boleh jadi semua yang pergi hari itu akan peluk Islam, beriman pada Nabi. Tapi main pak saudara dia ni. Apa? Pak saudara kata apa? Ni, pendengar ceramah itu, Abu Lahab tadi dia kata apa? Celakalah kau wahai Muhammad ni, panggil kami semua ni nak mampu ni ke? Cerita dongeng ke? Apa? Dia ni yang jadi mastermind tuan. Kalau dia tak kata benda tu, mungkin ramai seluruh penduduk Mekah ni akan beriman pada Allah tuan.
Tetapi kerana dia kata celakalah Muhammad, hang panggil kami ni nak dengar cerita bohong kau ke? Nampak? Itu dia punya pedangan dia besarnya tentang Abu Lahab ni, kesan dia tuan. Apakah hanya untuk tujuan ini kamu kumpulkan kami? Kemudian Allah turunkan surat Al-Lahab yang berisi ancaman keras untuk Abu Lahab. Tu tabat syada Abi Lahab wa tab, celakalah Abu Lahab ni. Dan Abu Lahab ni tuan, dia ada isteri tuan, nama dia Ummul Jamil. Isteri dia yang cantik tuan. Kalau kita ni, kalau lelaki ni handsome ni, kalau perempuan ni mungkin modeling ke ataupun jutawan ke apa ke, dua-dua mereka ni wajah yang cantik. Sebab tu ayah dia bagi nama Abu Lahab yang bercahaya-cahaya. Tapi perangai daripada dua ni mengelakkan muka dia tuan. Seburuk-buruk perangai tuan. Itu dia punya cerita dia. Sebab tu kita Allah ancam, Allah kutuk dia. Walaupun dia hidup lagi, Allah keluar ayat Quran tentang celakanya Abu Lahab ni. Ulama memahami bahwa turunnya surat Al-Lahab merupakan salah satu mukjizat. Karena surat ini berisi ancaman untuk Abu Lahab dan istrinya dalam bentuk azab di neraka kekal selamanya. Nampak? Azab di neraka selama-lamanya. Celakalah Abu Lahab dan isteri dia ni, pembawa kayu api, pembakaran sebagainya. Dua ni, suami isteri ataupun laki bini bahasa pelita ni, penentang musuh Islam yang nyata. Dan Abu Lahab beserta istrinya keduanya mati kafir, selalu menentang Islam. Padahal surat ini turun 10 tahun sebelum meninggalnya Abu Lahab. Bayangkan, sebelum 10 tahun nak meninggal, Allah dah kutuk dah Abu Lahab ni. Orang dah baca surah dan semayang ni, celakalah Abu Lahab, celakalah Abu Lahab. Dan semayang tu, tabat syada Abi Lahab wa tab, sampai habis. Bayangkan, kalau kita hidup dunia ni, orang kutuk kita ni, tu kutuk kita seorang abang ya, telefon saja. Tak, ni tuan, dalam Al-Quran baca dan semayang ni, celakalah Abu Lahab. Sedangkan dia masih hidup lagi 10 tahun sebelum dia mati, dah duk baca dah ayat ni. Bayangkan betapa teruknya, betapa hebatnya Allah bagi ancaman pada Abu Lahab ni. Pada saat perang Badar, Abu Lahab tidak ikut perang, tapi dia meminta Al-Asi bin Hisham bin Mughirah untuk menggantikannya dengan membayar 4.000 dirham. Abu Lahab dia tak pergi perang, dibayar pula ke orang ganti dia pergi perang. Nampak tuan, pengejutnya Abu Lahab ni. Meninggal 7 hari pasca perang Badar karena sakit parah seperti taun yang mereka sebut dengan Al-Adasa. Jadi dikatakan dia mati dalam keadaan sakit taun tuan. 7 hari selepas perang Badar tadi. Setelah mati, jasadnya tidak diurusi selama 3 hari hingga berbau. Bayangkan, dari meninggal tuan 3 hari orang tak urus jenazah dia tuan. Betapa teruknya, betapa hinanya tuan. 3 hari, 1 hari membusuk tuan. 3 hari tuan boleh bayangkan. Ketika mereka merasa khawatir bisa membahayakan, mereka menggali tanah, lalu mayat Abu Lahab dimasukkan lubang dengan kayu. Macam mana tuan? Ambil kayu tujuh tuan. Korang lubang, tujuh. Kalau kita ni binatang lah, bangkai ke apa, tujuh dari itu masuk kambui. Bayangkan betapa hinanya manusia nama Abu Lahab ni. Setelah masuk, mereka mengubur dengan melempari kerikil dan tanah dari kejauhan ke dalam kuburan sampai semua terkubur. Pergi dekat kan, tak berani busuk sebenarnya kotor. 2 kujah ni baling pula tenggelam batu tuan. 2 kujah menimbun barulah tenggelam sebagainya. Mereka tidak kuat dengan baunya. Abu Jahal. Okey, jadi cerita dia Abu Lahab tadi Allah hina tuan. Allah bagi dalam Quran ni surah Tabat Syada surah Lahab tu. Itu yang pertama. Kisah kedua pula Abu Jahal. Siapa Abu Jahal ni tuan? Abu Jahal nama aslinya Amr bin Hisham bin Mughirah dari suku Makhzum. Jadi orang Arab tuan banyak suku-suku ni. Suku Quraisy, suku Makhzum, sukunya macam Adi tadi sebagainya. Banyak dia punya pecahan-pecahan dia. Jadi dia ni bukan daripada keluarga Nabi tuan. Dia termasuk pemuka suku Quraisy dari kabilah Kinanah. Jadi suku Quraisy ni Quraisy, tapi dia ada pecahan-pecahan yang lain pula. Kabilah Kinanah, ada pecahan dia. Sebelumnya, dia digelari masyarakatnya dengan Abul Hakam atau Bapak Kebijaksanaan. Kalau Hakam ni nama gelaran dia Abu Hakam. Gelaran lah, yang pandai, yang cerdik, yang bijak. Tadi Abu Lahab tadi bercahaya, cantik, handsome. Ni nama Abu Jahal pula, dia ni seorang yang cerdik, yang pandai. Dianggap cerdas. Dia diizinkan untuk mengikuti Darun Nadwah, yaitu forum orang Quraisy yang hanya dihadiri oleh para pembesar Quraisy. Dia ni antara orang yang cendekiawan lah. Kalau kita menteri kabinet dia mesyuaratkan menteri tu, ni mungkin senator kot, ataupun orang hebat yang boleh masuk sama dalam mesyuarat tu. Mesti orang yang bijak, orang yang pandai sebagainya. Jadi dia pun termasuk golongan yang
yang elit, yang pergi mesyuarat antara kaum Quraisy. Namun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digelari dengan Abu Jahal atau bapak kebodohan. Orang panggil dia Abu Jahal tadi, betul apa? Ini Abu Hakam tadi yang pandai. Tapi Nabi pula terbalik, panggil dia ni bapak kebodohan. Terbalik. Orang awam kenal dia ni pandai. Abu Hakam tadi, tapi Nabi panggil dia ni orang bapak kebodohan. Karena dia membunuh Sumayyah bintu Khayyat dengan tombak yang dimasukkan ke kemaluannya sampai mati. Nampak tuan, sahabat-sahabat Nabi tu dia ambil tombak tu, dia tikam tubuh tuan sampai atas tuan. Kejam tak kejam Abu Jahal ni. Dialah yang mengusulkan untuk membantai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama dari banyak suku. Kalau tak perasan balik, yang masa awal nak bunuh Nabi tu, dia yang mereka, idea dia lah. Dia kata pergi bunuh ramai-ramai. Nanti tak ada siapa kata kita yang bunuh dia. Sebab apa? Kita masing-masing kaum yang bunuh dia ramai-ramai. Kalau satu kaum saja, mesti akan balas balik. Tapi ni banyak kaum. Ketika mereka berkumpul di Darun Nadwa membahas bagaimana cara paling tepat untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada banyak usulan, tapi semuanya mentok karena mereka khawatir Bani Abdi Manaf akan menggugat dan menuntut kisos. Apa? Kalau kita contohlah, Perlis ni orang tak suka Perlis, lagi Kedah main bunuh kita. Perang Perlis Kedah lah. Dah, orang tak suka Perlis, Kelantan main bunuh Perlis, Johor main bunuh Perlis, Kedah semua negeri Malaysia main bunuh. Nak kata apa kita? Kalah kita. Sama lah juga bila main ni wakil-wakil kaum ni bunuh Nabi seorang wakil-wakil. Kita nak kata apa tuan? Habis kita. Itu kan idea siapa tu? Idea Abu Jahal. Kalau satu kaum yang bunuh, sekali lagi akan bangkit balik Abdul Manaf ni, keluarga Abdul Manaf tadi akan lawan balik. Arab ni tu dia akan lawan tuan sampai apa? Sampai 2, 3, 4, 5 keturunan. Kih unta saja tuan, kih unta bergaduh. Dia lawan sampai 7, 8 keturunan. Itunya orang Arab jahiliah tuan. Kemudian Abu Jahal usul, setiap kabilah harus mengutus satu pemuda yang paling kuat, paling gagah, paling bagus. Masing-masing kita beri pedang terhunus, kemudian bersama-sama menyerang Muhammad dengan satu komando dan dibunuh bersama-sama. Jika Bani Abdi Manaf menuntut, mereka tidak akan mampu melawan banyak suku. Sehingga Bani Abdi Manaf hanya akan meminta ganti diat 100 ekor unta. Jadi dia baca dah. Kalau jadi lagu ni apa dia? Dia lawan kita semua. Habis koman pun bayar 100 ekor unta. Banyak mana? Kutip lah. Kabilah-kabilah ni bagi 100 ekor unta. Selesai. Janji Nabi Muhammad mati. Itu idea Abu Jahal. Dan rencana inilah yang dijalankan. Permusuhannya yang luar biasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin hingga dia digelari dengan Fir'aun umat ini. Jadi kejahatan ni banyak tuan. Dia kalau bagi kita mastermind. Tulang belakang ni dia ni lah duk bagi idea yang jahat untuk Nabi tuan. Abu Jahal mati ketika perang Badar. Pada saat barisan kaum muslimin berhadapan dengan barisan musyrikin. Ada dua pemuda berusia 16-an tahun berposisi tepat di samping kanan dan kiri Abdurrahman bin Auf. Jadi yang pergi ke perang ni bersama ni ada dua orang pemuda ni umur belasan tahun tuan. Bayangkan mereka ni perang betul fi sabilillah. Mereka adalah Muawid dan Mu'ad bin Afra. Masing-masing bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai paman, mana Abu Jahal yang paling keras memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?" Dia tanya, "Wahai Abdurrahman, mana ni yang kata lawan Nabi ni? Abu Jahal mana?" Dia pun pergi serang tuan. Dua orang ni dah pergi serang Abu Jahal. Setelah ditunjukkan, kedua pemuda ini berlomba menyerang hingga Abu Jahal tersungkur. Setelah perang usai, Ibnu Mas'ud menyisir lapangan perang hingga ketemu Abu Jahal yang sudah tidak berdaya. "Siapa hari ini yang menang?" tanya Abu Jahal. "Allah dan Rasulnya yang menang, wahai musuh Allah," jawab Ibnu Mas'ud. Nampak? Abu Jahal ni dah ada luka-luka ni pun tanya lagi siapa menang ni. Angkuh lagi tuan. Dia pun dah kena orang tuan. Dah teruk dah. "Sungguh kami telah berhasil naik ke puncak yang sulit, wahai pengembala kambing," kata Abu Jahal. Kemudian Ibnu Mas'ud memenggal kepala Abu Jahal yang sudah terpotong telinganya. Jadi Ibnu Mas'ud ni dia apa? Dia pancung kepala Abu Jahal ni. Dan telinga Abu Jahal ni ada dah terpotong dah semasa sebelum tu perang. Dan dibawanya menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkomentar, telinga balas telinga dan ditambah kepala. Nampak? Bila Nabi tengok kepala Abu Jahal ni, telinga balas telinga, kepala pula pancung kepala. Jadi padan dengan dia ni. Telinga balas telinga, kepala pun kena potong. Sebab apa Nabi kata lagu tu?
karena Abu Jahal pernah memotong telinga Ibnu Mas'ud. Macam Ibnu Mas'ud tadi ni, telinga dia pun dah kena potong lah sebelum ni. Lah ni, telinga tu dah kena balik, siap panggal kepala, pancung kepala lagi. Jadi padan dengan dia. Referensi Ar-Rahiq Al-Makhtum dan Sirah Ibnu Hisham. Kalau tuan nak baca tuan cerita Nabi, kisah-kisah sirah, sejarah, tuan boleh ambil buku ni Ar-Rahiq Al-Makhtum dan Sirah Ibnu Hisham. Di sirah dia akan teli dengan apa qala Allah, qala Nabi, apa hadis Nabi, apa kata-kata sahabat, dia akan ambil sumber-sumber yang mana ada dalil-dalil. Kalau kita Allah ni banyak cerita ni, takut-takut ni Israiliyat, bukan main daripada Nabi, cerita-cerita dongeng dan tak betul. Jadi kalau tu dah balik, Rahiq Al-Makhtum dengan Sirah Ibnu Hisham ni adalah yang sahih lah, yang mana yang kuat. Dia kuat tentang hujah-hujah dia. Okey, itu tajuk itu. Kita PC lagi. Ni untuk minggu lepas hantar kalau ingat balik, larangan memungut, mengambil unta yang sesat. Pasal apa Nabi larang kita ambil unta sesat ni? Dalil dia apa dia? Al-Khalid bin Al-Juhani, Zaid Al-Juhani, Rasulullah radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab Badui datang jumpa Nabi. Dia tanya apa? Dia tanya tentang barang-barang hilang yang jumpa. Rasulullah SAW berkata, umumlah jumpa barang umum selama setahun. Kemudian perhatikanlah bekas ataupun pengikatnya. Kalau kambing ke unta ke apa tadi, tengok bekas ikat dia sebagainya, simpan. Sampai datang seseorang mengabarkan kepadamu tentang asal usul barang tersebut. Jika tidak ada, maka manfaatkanlah. Kalau kita jumpa barang sebagainya, kita boleh ambil barang tu, kita umum ke orang. Saya jumpa barang ni hilang seminggu, 2 minggu, sebulan, setiap bulan umum. Tidak setahun, tak ada orang claim, kita boleh ambil benda tu tuan. Ni dalil ni. Tapi kalau ada orang minta balik, saya hilang sekian-sekian, bentuk lagu ni macam ni, benda tu betul, hak dia, kita kena bagi kat dia. Ni dalil yang pertama. Ia bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana dengan kambing-kambing yang tersesat? Kalau jumpa kambing tak macam mana? Dia tanya kepada Nabi. Rasulullah pun menjawab, ia adalah untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala. Kalau jumpa kambing ni, siapa dia? Untuk siapa ni? Untuk kamu. Kalau engkau tak mau, adik-adik kamu, kawan-kawan kamu, saudara kamu. Kalau tak mau juga, boleh kat serigala. Kalau tak ambil binatang tadi, boleh kat serigala, mati. Kenyang dia. Sekarang kau jumpa, kau boleh ambil dia. Ni bagi apa tu, bila jumpa tempat-tempat liang lah. Kalau tepi rumah kita ada kandang kambing, main kambing rumah kita, takkan kita nak makan kot, tak dah tu kambing dia, bagi balik lah. Ni tak tahu main mana ni, tiba-tiba main kambing, simpan seminggu, 2 minggu, tak ada orang keli buah, sebagainya, umum pun tak ada orang tak ni. Tak kali kita boleh buat, kita boleh ambil manfaat. Itu contohnya. Kemudian dia kata, okey, itu satu contoh. Yang 3 pula, ia bertanya lagi, bagaimana dengan unta? Macam mana dengan unta pula ni? Kalau jumpa unta, maka berubahlah muka Nabi ni, wajah dia. Kemudian apa Nabi kata? Seolah Nabi tak suka soalan tu. Apa urusanmu dengan unta? Apa dia urusan kamu dengan dia ni? Rasulullah berkata, apakah urusanmu dengannya? Unta itu membawa dirinya dari dan tempat airnya sendiri. Dia boleh bawa diri dia. Tak mana dia nak makan, tak mana dia nak minum. Dia mencari minum dan makan dia daun. Dia boleh cari sendiri. Unta jangan ambil. Pergi kat dia. Sebab apa? Dia binatang yang rasak, yang kuat sebagainya. Hadis Bukhari Muslim. Masa awal pun saya heran macam mana ni. Kami boleh ambil, binatang lain boleh ambil. Tapi bila main unta ni tak boleh. Siapa Nabi kata tu? Saya tunjuk balik tuan. Ni tergambar itu ni. Sebab apa tuan? Gambar contoh. Ni korban tu, korban unta. Unta perasan lihat dia kena sembelih dah. Tapi tak ada habis lagi. Dia berdua ni nak sembelih unta. Unta ni mungkin lihat lagi tuan. Apa dia buat tuan? Dia tokok orang yang ada sembelih tu. Tuan. Tahu unta tu luka pun dia boleh tokok orang. Tambah dia unta yang tak luka tuan. Tu Nabi kata, awak hang unta. Ada buat apa? Macam tu dia dah. Ni unta ni juak ni. Dia boleh hidup seorang dia. Dengan hang dia gigit je. Kalau pasal kepala kita lagu tu lah. Yang abang kata, unta ni jangan ambil. Jumpa unta kan jangan ambil. Sebab apa? Unta binatang dia boleh makan sendiri. Dia boleh minum, boleh jalan. Sebenarnya sebab binatang yang lasak tuan. Jika jumpa unta, jangan ambil. Tu cerita dia. Kalau jumpa kambing, ambil tuan. Sebab apa? Tu rezeki Allah bagi kat kita. Contoh tu, ya Allah Tuanku bagilah kambing 3 ekor ni. Tu tunggu depan rumah. Bukan lagu tu. Tu tak ada kena-mengena pun. Contoh dah ikut pergi dalam hutan ke, pergi mana-mana, kambing tu jumpa tu 3 ekor ke, tak tahu siapa punya. Tanya-tanya tak ada orang jawab sebagainya. Kita boleh ambil manfaat kambing tadi. Okey, tajuk kita hari ini. Larangan memungut barang tercikir milik penduduk Mekah dan jemaah haji. Kalau terjumpa kan barang-barang di Mekah ni ataupun jemaah haji, apa Nabi abang yang kita ambil barang-barang tu.
Kalau nak ambil macam mana? Ada cara dia. Nabi beritahu. Dari Khalid Al-Zaid Al-Jani, ini sama tadi. Okey. Dari Abdul Rahman bin Usman At-Taimi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW melarang memungut barangan jemaah haji. Saya tadi ada dalil Nabi larang kita ambil barang jemaah haji. Kalau jumpa tu bukan boleh ambil. Oh ni jumpa kasut, jumpa apa semua ni. Abang kita orang ni rezeki. Bukan lagu tu cerita dia. Kalau jumpa tu kan, itu tu kan jemaah haji punya barang yang kita pergi kacau pamah tu. Sebab apa dalil ni? Nabi SAW melarang memungut barang jemaah haji, hadis Muslim. Cerita dia barang orang yang pergi haji ni kalau jumpa tak boleh ambil barang mereka. Ini dalil yang pertama. Kita pergi dalil yang kedua. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW pada hari Fatul Mekah. Buka kota Mekah. Nabi duduk di Mekah awal. Kemudian Nabi lari tadi sebab apa? Tadi tu lah Abu Jahal tadi dia upah apa, dia bincang semua nak tikam Nabi yang Muhammad. Cerita itu Nabi berhijrah lari kan. Itu kisahnya hijrah tu pergi ke Madinah tu. Kemudian bila habis duduk Madinah tu dia akan main pula buka Fatul Mekah. Tu ni Fatul Mekah, pembukaan Mekah. Kemudian bila main hari buka Mekah tu apa Nabi berlaku? Sesungguhnya Allah telah memuliakan negeri ini. Tidak boleh dicabut durinya. Tempat Mekah ni tak boleh cabut. Walaupun pokok tu pokok duri, biarlah begitu kan. Diburu binatangnya, binatang dalam tu tak boleh buru kan. Dan dipungut barang yang tercicir di dalamnya. Tajuk kita ni. Barang tercicir jumpa jangan ambil. Kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya. Kalau jumpa barang-barang beg ke apa, nak ambil tak? Jangan ambil. Benda tu Nabi larang. Cuma kalau jumpa tu macam mana? Boleh ambil. Nak bagi tahu kat orang siapa hilang, lagu tu boleh. Nak ambil, buat harta ni. Tak boleh ambil. Sebab apa? Itu barang yang mana? Berjemaah haji ataupun penduduk Mekah. Ini dalil kata. Pokok duri pun tak boleh cabut. Ataupun binatang buruan. Binatang buruan ni mungkin usa, mungkin apakah. Kalau ayam ke, kambing ke, tu binatang ternakan. Kita boleh ambil. Kambing ke, lembu ke, kita makan-makan tu. Tak boleh makan Ustaz tu. Tak boleh makan. Binatang ternakan kita boleh sembelih sebenarnya. Ayam ke, itik ke, kambing ke, sebenarnya lembu ke boleh. Ni binatang buruan. Mungkin usa, mungkin kijang, mungkin apa pelanduk ke apakah. Binatang-binatang tu kalau jumpa tak boleh kita buru. Itu hadis sahih. Jadi hadis Bukhari Nabi larang. Kalau jumpa nak umum boleh. Ini dari yang kedua. Kita pergi yang ketiga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ia berkata, ketika Allah membukakan Mekah, pembukaan kota Mekah itu Fatul Mekah bagi Rasulullah SAW, maka beliau berdiri di hadapan manusia, duduk depan manusia ni. Kemudian beliau mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah. Saya bersabda, dan tidak halal barang yang tercicir jumpa ni di dalamnya kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya. Kalau jumpa barang orang yang hilang, betul terjumpa barang yang jatuh ke apakah, tak boleh kita ambil buat harta kita. Yang boleh macam mana? Untuk umum. Kalau nak beritahu orang barang ni siapa hilang, boleh itu. Hadis Bukhari tuan pun sama juga. Contoh tuan, ni barang jemaah haji hilang, tercicir. Di mana ni tuan? Ni kasut, ada beg, apa tu macam lah barang ni. Ada tas. Ada seperti ini teman-teman. Ini punya siapa ya? Ini tas. Seperti teman-teman. Ini tasnya ini bagus teman-teman. Khusus. Ini barang-barang yang mana jemaah haji tinggal. Tak mana ni untuk gambar ni? Untuk pasal beli gambar ni, ni rock-rock semua ni. Banyak barang di sini teman-teman ya. Siapa tuan? Tak mana ni tuan? Ni tempat dia di atas apa tu? Baitullah tu tingkat atas tu. Nampak tuan? Ni. Jadi tempat ni mungkin cleaner jumpa ni dia bawa pergi tak atas tu. Ni satu benda, satu tempat. Okey, tempat yang kedua tuan. Ni barang yang semua haji hilang pun, ni cara dia tu yang berlaku. Lost and found office. Jadi kalau ada barang hilang ke apa, jemaah haji ni dia akan pergi hantar dekat tempat betul lost, hilang ataupun jumpa pejabat yang jumpa hilang barang ni. Jadi boleh pergi bagi tahu tu, siapa yang hilang dia akan pergi minta tuntut kat sini. Dekat Mekah tu dia ada tempat orang pergi jumpa barang itu, kaunter lah, kaunter barang hilang atau jumpa ni. Ni 2018. Dia akan bawa ni, saya hilang handset.
handset macam mana, warna apa, color apa, brand apa. Kalau betul kena gaya, nombor semua dia bagi. Kalau main teka-teka saja tak bagi. Kalau hilang beg apa, kad pengenalan ke apa, pasport ke, nama apa sebagainya, bagi. Jadi ini barang yang jumpa tuan, bayangkan. Oh banyak tuan, berjuta-juta umat Islam yang pergi berhaji. Ini mungkin baru satu tempat, mungkin tempat lain lagi. Nampak? Cerita dia kalau jumpa barang tadi, tak boleh kita ambil buat harta. Yang mana kalau ni kita ambil untuk kita bagi ke orang, hebohkan sebagainya. Kalau jumpa, ya itu. Bukan ambil, rezeki dah jumpa jam, rezeki dah jumpa benda-benda ni beg. Tak, bukan. Sebab apa? Apa tu barang haji tadi tak boleh kita ambil tuan. Okey, kandungan bab apa maksudnya? Dari Khalid ni sama tadi KMP. Okey, tidak halal memungut barang yang tercicir milik jemaah haji atau penduduk Mekah untuk memilikinya meskipun setelah mengumumkannya. Oh, aku dah umum dah tadi, tak ada orang mengaku. Jadi harta lah. Tak jadi. Cerita dia tak boleh kita ambil tuan. Okey, boleh mengambil barang yang tercicir milik jemaah haji dan penduduk Mekah untuk diumumkan atau diiklan. Itu saja. Kalau jumpa, ambil, bagi tempat betul found and lost tadi kan, ataupun tempat jumpa tadi kan. Itu iya. Ataupun umumkan duk kemah Mina ke sebagainya ni, duk apa tempat apa tu ni kan, umum. Oh ni kemah berapa? 40, ni 45 ke apa ke. Contoh. Itu iya. Tak ada kata kita boleh buat sebagai harta. Asy-Syaukani berkata lagi dalam kitab Nailul Awtar, pengkhususan barang tercicir milik jemaah haji memunculkan kerumitan masalah ini. Padahal barang yang tercicir harus diumumkan tanpa dibezakan antara milik jemaah ataupun haji ataupun selainnya. Rumit ini dapat dijawab sebagai berikut, bahawa maknanya adalah barang tercicir milik jemaah haji tidak halal kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya saja tanpa boleh memiliki memanfaatkannya. Adapun bagi orang yang ingin mengumumkannya tanpa memiliki atau memanfaatkannya, maka dibolehkan. Kita jumpa tadi, oh ni barang jumpa ni, kita boleh ambil umum. Kalau tak, pihak tertentu tuan. Tu cerita dia kan. Oh ni saja pijak ke apa ke, dak kita ambil beritahu. Kalau tak ada juga, pergi tertentu tuan. Macam mana tuan? Tu cerita dia. Sebab apa? Bukan milik kita. Barang-barang lain tadi ya, tempat-tempat lain kita boleh ambil, tanya orang, simpan dulu sebulan, 2 bulan sampai setahun. Cukup setahun tak ada orang ambil, kita boleh media harta kita. Itu barang yang tempat lain hilang. Tapi di Mekah tadi Nabi larang dah, tak boleh kita ambil sebagai buat harta kita kan. Dalil lain sebut lagi, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitab Fathul Bari, hadis Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yang dicantumkan dalam bab ini dapat diangkat sebagai dalil bahawa barang yang tercicir di Mekah dilarang dipungut untuk dimiliki, namun hanya boleh diambil untuk diumumkan. Jadi jumpa di Mekah ni tak boleh kita ambil, tanya, simpan-simpan, cukup setahun kita ambil barang harta kita, tak boleh. Kalau di tempat lain, ya, di Mekah ni tak boleh. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Perkara ini dikhususkan kerana tidak ada kemungkinan mencari pemiliknya. Jika barang itu milik penduduk Mekah, maka urusannya tentu saja jelas. Kalau Mekah punya barang, orang boleh ambil. Tapi kalau penduduk tu daripada orang luar tuan, jadi macam mustahil jumpa. Namun apabila barang itu milik orang lain, orang asing yang berasal daripada luar negeri, yang berasal daripada musafir ni, apabila menemukan barang tersebut, kita umumnya setiap tahun, maka akan lebih memudahkan untuk mengetahui pemilik barang tersebut. Demikian dikata oleh Ibn Battuta. Ni cerita ulama bincang dalam masalah ni. Cerita dia, kalau jumpa pergi buat haji tu barang yang kita duk ambil, buat harta pula. Umum tak ada orang ambil. Kita buat harta kita. Itu curi nama dia. Jadi cerita dia, kalau barang tu di tempat kita ni, kalau jumpa, boleh ambil umum. Seminggu, sebulan, 2 bulan. Jumpa lagi beritahu dekat kat pasar malam, kat kat mesyuarat, kat kat badan raya, dekat sebagainya, kita umum. Cukup setahun, tak ada orang umum, tak ada orang ambil. Boleh jadi harta kita. Itu cerita lain. Dan Allah Alam untuk tajuk ini kan. Cuma minggu depan tu kita akan sentuh bab lain pula, iaitu kalau sini, tak sebut di sini. Ada satu lagi kan tentang barang hilang juga, ada bab yang ketiga kan, tentang barang hilang ni. Ada macam mana cerita dia menguruskan barang yang hilang ni yang ketiga. Kita ada nak tanya apa tentang tajuk ini berkaitan dengan barang hilang ni. Kalau tadi yang awal tadi, unta tak boleh kita ambil pipi kat dia. Kambing kat binatang lain, atau cerita lain kita beri. Yang kedua pula, kalau dia pergi buat haji umrah nanti, jumpa barang hilang, tak boleh ambil. Ambil nak umum, boleh. Itu saja. Kalau tempat lain, boleh kita umum selama setahun, tak ada. Oh jadi kita boleh ambil manfaat. Boleh guna, boleh pakai. Dan Allah Alam.
Okey, dia ada tuan tanya untuk tajuk hari ni berkaitan dengan bab hilang ni. Tak hilang, tak apa. Kalau hilang, bawa kita ni kan, cari kan. Kalau kita jumpa pula, kita ni. Ya. Ya. Kasut. Okey. Ya. Betul macam mana cerita lah? Macam mana lah? Okey, baik, terima kasih. Soalan kamu kita ni macam mana kasut main masjid pakai kasut lain, balik pakai kasut lain. Saya besar sikit kan, warna pun lebih kurang sama. Balik rumah perasan. Main-main nak tukar pula lah. Main tengok tak ada lah untuk kita tu. Jadi kalau tuan tengok balik, kalau kasut tu kalau tuan boleh kemampuan, tinggal dulu seminggu ke sebagainya. Kan? Contohlah. Tiba ada orang tukar, tak apalah. Kita seminggu tak ada. Boleh ambil manfaat. Sebab kalau kasut ni tak berapa mana kot. Kalau kasut slipper ni RM5, RM10, tak mana-mana. Hari ni kasut ni pun boleh tahan ni. Kat 100 juga ni. Dia kalau nilai tinggi, macam telik pula. Kalau benda tu, slipper Jepun, RM5, RM6. Kalau kita pakai dia pun tak perasan lah. Kalau kasut baru pun, dia pun pakai setahun dah. Buruk dah pun. Tu cerita lain lah. Tak masalah lah. Cuma macam tadi bagi kita pun terpakai kasut dia. Nak main hantar balik. Dia pun tak main hantar balik. Dia pun pakai kasut kita, pakai ci. Ambil aku ambil aku. Jadi tak ada masalah dalam tu. Tiap benda yang hilang tu macam mana? Nilai dia besar ke apa? Kalau sekadar sikit ni, jumpa dia RM1. Macam mana ni? Kalau RM1 tu kita mungkin tak ada masalah. Kecil kan? Kalau 100 ni boleh tahan juga ni. Kena beritahu jugalah kan siapa yang hilang ni. Berikan AJK masjid ke, imam ke sebagainya. Itu ya. Imam punya kata pula, siapa hilang duit 100 jumpa saya. Semua mengaku kan. Siapa hilang duit jumpa saya. Jadi main, apa hilang? RM10. Tak apa. Bukan ni orang lainnya ni. Ni apa? 100. Memang duit dia. Bagilah. Itu contoh dah. Dan umur pun jangan beritahu dengan jelas. Kasut warna apa, color apa, handset brand apa. Kita beritahu lah. Handset hilang saya jumpa. Jam cukup. Dia nak main nanti dia beritahu jam warna apa, color apa, brand apa. Kalau betul kita bagi balik. Kalau ada, simpan dulu. Itu cerita dah kan. Wallahualam. Kalau tak tanya lagi kan? Terima kasih boleh dekat ni. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.